Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid boleh dengar ke suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Waalaikumsalam. Semua sihat ke? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Okey. Kalau ada yang ada simptom macam demam ke, sakit tekak ke, batuk-batuk ke, sila bagi tahu ya. Okey. Kena berjumpa dengan doktor lah. Sekarang kita punya kes COVID-19 ni dah meningkat semula kan. Semua tahu kan. Okey, jadi jaga kebersihan, jaga kendiri semualah. Okey, jaga diri kita, jaga diri orang lain juga. Okey, jadi hari ni semua datang attendance semua full. Semua datang kan? Semua ada. Semua ada. Tak ada. Okey, semua ada. Okey, jadi hari ni kita akan sambung tajuk kita yang minggu lepas. Okey, tajuk kita yang minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan topik 5 iaitu topik elektrik. Okey, topik elektrik kita dah belajar berkenaan dengan kita recap balik apa yang kita belajar minggu lepas. Kita belajar berkenaan dengan sumber elektrik. Okey. Yang kedua kita belajar berkenaan dengan litar bersiri dan juga litar selari. Ingat lagi tak litar bersiri selari ni rupa dia macam mana? Ke dah lupa dah? Ingat. Okey. Yang ada satu tu satu aliran, yang satu lagi tu bertingkat. Betul? Okey, tu beza dia yang kedua dua tu. Dan kita juga belajar mengenai simbol. Okey, simbol elektrik. Contoh macam simbol mentol, rupa dia macam mana? Okey, simbol untuk sel kering. Okey, apa lagi yang kita belajar? Swiss. Okey, Swiss tertutup. Swiss tertutup dan juga Swiss terbuka. Okey, selain daripada tu kita juga belajar mengenai faktor. Faktor apa? Ada dua benda yang kita belajar mengenai faktor. Faktor yang pertama adalah kecerahan mentol. Okey, kecerahan mentol. Yang kedua adalah faktor penggunaan elektrik. Penggunaan tenaga elektrik. Okey, jadi kita recap. Ada 4 benda, 5 benda lah. Yang ni yang kelima. Jadi sebelum tu cikgu akan share slide dulu. Untuk hari ni kita akan masuk kepada 2 objektif pembelajaran. Nampak ke yang slide cikgu share ni? Nampak. Nampak Okey. Hari ni kita akan pergi kepada 2 objektif pembelajaran. Yang pertama adalah murid-murid akan dapat menjelaskan dan menyatakan contoh kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Dan objektif pembelajaran yang kedua ada pada akhir kelas ini murid-murid akan dapat memerihalkan langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Okey, jadi kita tahu secara umumnya hari ini kita akan belajar mengenai pengendalian peralatan elektrik. Apa contoh peralatan elektrik yang awak tahu? Contoh. Stereka. Water heater. Lagi? Okey. Banyak kan kalau dekat sekolah pun kita ada peralatan elektrik kan. Okey, peralatan elektrik kat sekolah ada, dekat rumah ada, dekat pejabat pun ada. Kat mana-mana pun kita akan mengendalikan peralatan elektrik ni. Okey, kita masuk yang seterusnya. Okey, tumpukan perhatian cikgu akan mainkan satu video YouTube ni. Boleh dengar tak suara video ni? Boleh. Boleh, okey.
A few inches later. Okey, jadi dekat dalam peralatan elektrik yang dia guna ni, okey, kita tengok tiba-tiba dia berlaku suatu kejadian lah. Okey, kalau cikgu mainkan sikit lagi ni. Tengok dia akan jatuh. Okey. Jadi kawan sekerja dia ni menolak dia lah. Okey, menolak mangsa tadi tu untuk jauh daripada kotak elektrik tadi. Okey, kotak suis kita panggil kat situ. Okey, jadi dalam video tadi, okey, dalam video yang cikgu mainkan tadi, apa yang murid-murid dapat lihat dalam video tadi? Kejadian apa tu kita panggil? Kejadian apa pekerja tadi tu? Penjatan. Electric shock. Electric shock kan? Betul, kejutan elektrik. Kat mana biasanya berlaku kejutan elektrik ni selain daripada kat tempat kerja yang macam staff tadi? Selain daripada tu kat mana lagi boleh berlaku kemungkinan? Kena kilat. Fuse lampu. Okey, kena kilat. Dekat mana lagi? Buka lampu tangan basah. Betul, Fuse buka lampu dengan tangan kita yang basah. Betul? Okey, jadi penyebab ni tadi antaranya tadilah sebab kita mengendalikan peralatan elektrik itu dengan tidak betul. Okey, antaranya. Okey, ataupun yang tidak tadi macam Aisyah cakap tadi, buka lampu dengan tangan yang basah boleh berlaku juga kejutan elektrik. Okey, bila kita duduk di tempat kerja ataupun kita sebagai pelajar sendiri, murid-murid di sekolah, kita kena tahu apakah langkah-langkah yang sepatutnya apabila kita mengendalikan peralatan elektrik. Jadi kita tengok kat situ, kita dapat jelaskan dan nyatakanlah contoh kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik yang ada. Yang pertama tadi yang berlaku tadi adalah kejutan elektrik. Okey, sama ada tadi menyentuh suis atau peralatan elektrik dengan tangan yang lembap atau basah. Yang ni semua tahulah bahayanya apabila kalau kita tekan suis tu tanpa tangan kita ni dalam keadaan yang basah, tanpa kering dulu. Sepatutnya dia dalam keadaan kering, kita kena kesat dulu, pastikan tangan kita kering barulah kita boleh sentuh suis tu. Yang kedua, memasukkan objek bersifat konduktor elektrik di dalam soket. Apa maksud konduktor elektrik? Siapa tahu? Pengalih haba yang baik. Betul, pengalih haba yang baik. Okey, bila kita pengalih haba, dia akan membenarkan haba untuk mengalir ataupun melaluinya. Contoh macam dalam gambar ni, gunting lah. Sebab gunting tu diperbuat daripada besi. Biasanya benda ataupun item barang yang diperbuat daripada besi, dia akan dapat mengalirkan elektrik. Selain daripada gunting, mungkin boleh jadi paku ke, ataupun apa lagi, stapler ke, okay, yang sudu ke, garfu ke, yang itu semua dapat mengalirkan elektrik, konduktor elektrik. So kalau ada elektrik melalui dia, jadi kita yang sentuh ni, yang sentuh besi tu juga akan terasalah elektrik tersebut dan akan berlaku kejutan elektrik. Sama ada kuat ataupun tak je lah. Yang kedua, kecuaian yang kedua yang boleh berlaku adalah lita pintas. Okay, lita pintas ni biasa kita dengar kan. Kalau contoh macam berlaku kebakaran, sebab apa yang kebakaran ni? Contoh berlaku lita pintas. Jadi lita pintas ni juga adalah salah satu kecuaian dalam mengendalikan peralatan elektrik. Jadi antara sebabnya adalah menggunakan peralatan elektrik dengan wayar yang rosak. Okay, kalau wayar kita punya contohlah wayar TV kat rumah ke, yang dah rosak, yang dah nampak dah macam dia dah nampak dah wayar kat dalam tu, sepatutnya kita tukar dengan yang lain. Okay, kena tukar dah dengan yang lain sebab dia akan menyebabkan lita pintas berlaku. Dan yang kedua, membuat penyambungan yang berlebihan pada satu soket. Yang ni pun ramai yang selalu buat. Satu soket penyambung tu, dia letakkan beberapa suis lah dekat situ. Ada yang tu suis wayar plug untuk TV, plug untuk peti, plug untuk radio, bermacam-macam lagi dalam satu soket sahaja.
Yang tu pun tak boleh buat sepatutnya sebab dia akan berlebihan lah kat situ. Penggunaan elektrik yang berlebihan boleh menyebabkan litar pintas. Dan kecuaian yang ketiga adalah berlakunya kebakaran. Okey, kebakaran ni contoh macam tadilah menggunakan streka. Kita guna streka tapi tak sedar, lupa nak tutup. Contoh, lupa nak tutup. Jadi bila dah lupa nak tutup tu akan berlakulah kita kata lebihan elektrik. Haba pun terlebih. Jadi terbakar. Dia berlaku kebakaran. Dan yang keduanya membiarkan peralatan elektrik dicas terlalu lama. Yang ni biasa jugalah abang awak ke, kakak awak ke, mak ayah kita ke, selalulah kita cas telefon masa nak, waktu apa biasanya kalau cas telefon ni? Masa nak tidur kan? Masa nak tidur kan, masa nak tidur bahaya kita cas telefon sampailah ke pagi. Okey, dia akan menyebabkan overcharge lah. Bila overcharge, telefon tu dah jadi macam semakin terlebih haba lah. So dia akan lebih mudah untuk berlaku kebakaran. Meletup lah. Ada juga kes-kes yang berlaku sampai meletup. Sampai mencederakan diri sendirilah. Okay, melecur badan apa semua. Yang tu kita kena elakkan lah. Okey, yang tadi adalah macam mana contoh kesan-kesan kerana kecuaian dalam mengendalikan peralatan elektrik. Kita tengok tadi antaranya kejutan elektrik. Apa lagi selain tu? Ada 3. Litar pintas. Litar pintas. Satu lagi? Kebakaran. Okey, kebakaran. Bagus. Okey, 3 tu ingat 3 tu dan apa penyebab dia. Okey, yang kedua kita tengok kepada macam mana kita nak memerihalkan langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Okey, topik yang ni kita akan buat sedikit aktiviti lah. Okey, supaya saya nak keluarkan dulu idea-idea murid-murid, okey, untuk murid-murid dapatkan gambaran sendiri macam mana kalau berlaku kebakaran, apa langkah keselamatan dia. Kalau berlaku renjatan elektrik, apa langkah keselamatannya. Okey, jadi kita akan buat sedikit aktiviti, okey, aktiviti berkumpulan. Kita bahagikan kepada 4 kumpulan. Okey, 4 kumpulan. Dalam kumpulan bincangkan. Okey, tahu kan bincangkan? Bincangkan sesama kawan-kawan yang lain. Okey, buat perbincangan untuk apakah situasi kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Contoh. Contoh tadilah kecuaian kan, kecuaian pengendalian peralatan elektrik, kebakaran, litar pintas, apa satu lagi tadi, renjatan elektrik, okey, kejutan elektrik. Jadi melalui situasi-situasi tersebut, bincangkan macam mana cara untuk kita kendali ataupun kita manage, macam mana kita nak uruskan, atasi bila berlaku seperti itu. Contoh berlaku kebakaran, apa yang kita perlu buat. Dan yang ketiga, bincangkan macam mana cara untuk cegah daripada berulangnya kecuaian itu. Macam mana kita nak cegah daripada berlaku balik kebakaran. Macam mana kita nak cegah berlaku balik kejutan elektrik tu. Macam mana kita nak cegah, nak atasi benda tu daripada berulang kembali. Okey. Boleh ke bincangkan dalam kumpulan untuk 3 benda ni, nanti cikgu akan panggil beberapa kumpulan, wakil kumpulan untuk bentangkan, tulis dalam buku latihan masing-masing. Okey, walaupun ini adalah perbincangan kumpulan tapi setiap pelajar, setiap murid perlu meletak ataupun menulislah isi-isi daripada apa yang cikgu cakap dekat cikgu punya skrin ni, isi-isi dia apa dekat buku tulis masing-masing. Boleh ke? Jelas tak? Boleh. Jelas tak arahan cikgu? Ada soalan ke? Jelas. Okey, tak ada soalan ya. Cikgu bagi masa 10 minit. Okey, untuk bincangkan sama-sama apakah langkah keselamatan, cara nak kendalikan, cara nak cegah. Okey, cikgu. Takkan sempatkan beberapa kumpulan lah. Okay, yang mana kita sempat, yang selebihnya nanti akan masing-masing hantar buku latihan pada cikgu lah. Untuk cikgu check jawapan masing-masing dalam kumpulan. Okey.
Okey, kumpulan mana yang bertuah ni? Kumpulan pertama atau siapa nak sukarela? Mana sukarelawan kumpulan yang nak memberikan jawapan, membentangkan jawapan, ada ke? Aisyah nak cuba ke Aisyah? Kumpulan Aisyah. Okey, saya cuba cikgu Boleh. Okey, yang pertama apakah contoh situasi kecuaian tersebut? Okey, contoh situasinya situasi berlakunya lita pintas. Okey. Jadi, cara untuk kendalikan lita pintas ni kita boleh minta pertolongan daripada pihak yang bertauliah lah. Okey, bagus. Okey, seterusnya untuk cegah. Cara untuk cegah dia kita tak payah sambungkan plug yang banyak pada satu soket. Itu je cikgu. Okey, bagus. Okey, beri tepukan kepada kumpulan Aisyah. Okey, kumpulan Aisyah memberi contoh kejutan elektrik. Okey, kejutan elektrik tadi kita dah tengok tadi berlakunya kejutan elektrik ni tangan yang basah apa semua kan. Okey, jadi dia dah bentangkan macam mana cara untuk atasi situasi tersebut. Okey, dan yang keduanya cara untuk cegah daripada benda tu berulang. Yang tu cikgu nak tengok ketiga-tiga tu lah macam kumpulan Aisyah bentangkan tadi. Ada situasi, macam mana nak cara kendalikan, macam mana cara untuk cegah daripada kecuaian itu berlaku. Sekurang-kurangnya murid-murid dapat lihat kalau berlaku kecuaian tersebut, macam mana nak kendalikan dan juga macam mana nak cegah daripada berulang. Okey, bagus kumpulan Aisyah. Seterusnya kumpulan mana ada kumpulan yang nak cuba lagi? Pembentangan seterusnya. Kumpulan Afifah. Ya. Okey, boleh cuba. Boleh Afifah wakilkan kumpulan kamu? Situasi dia renjatan elektrik. Okey. Cara nak kendalikan dia, kita alihkan masa renjatan elektrik tu menggunakan objek penebat. Okey. Lepas tu hubungi talian kecemasan untuk dapatkan bantuan. Okey, bagus. Okey, lagi? Cara nak cegah dia, peralatan elektrik tu kita hantar kat orang yang bertauliah untuk dibagi. Lepas tu, bagus. kalau nak sentuh switch, kita sentuh dengan tangan kering. Kena pastikan tangan kering, jangan tangan basah. Okey, bagus. Okey, terima kasih Afifah. Okey, terima kasih untuk kumpulan Afifah. Jawapan yang sangat padat. Okey, semua ada lengkap. Okey, situasi dia adalah kejutan elektrik. Okey, macam mana kita nak kendalikan? Okey, ada sebarang soalan ke? Tak ada. Tak ada Okey, cikgu teruskan. Okey, jadi kesimpulannya untuk kelas hari ini. Okey, isi-isi penting yang murid-murid perlu ingat, perlu tahu. Okey, dalam subtopik ini adalah kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik tadi. Okey, kesan dia ada 3 ni je yang paling utama lah. Ada lagi kesan-kesan yang lain tapi yang paling utama yang kita perlu tahu adalah 3 ni. Kejutan elektrik, lita pintas boleh berlaku dan juga berlakunya kebakaran. Kesan ni kita perlu tahulah punca dia apa kan untuk kita atasi. Jadi langkah keselamatan untuk kita mengendalikan peralatan elektrik antara yang kita dah belajar, peralatan elektrik yang rosak tu perlulah dikendalikan ataupun dibaiki oleh pihak yang bertauliah. Kalau kita ada contoh radio kita rosak, kita nak baiki tapi kita tak tahu macam mana caranya. Kita sembrono je baiki, tak bolehlah, kita kena hantar pada orang yang boleh baiki, yang tahu berkenaan radio atau peralatan elektrik. Pastikan tangan kering semasa menyentuh switch. Pastikan tangan kita kering lah, jangan tangan basah. Kalau tangan basah kita sentuh memang kenalah kejutan elektrik tu. Sambungkan hanya satu plug pada satu soket. Jangan pada satu masa tu banyak plug pada satu soket. Dia akan menyebabkan berlaku terlalu banyaklah penggunaan elektrik dan seterusnya boleh berlaku lita pintas. Berlaku lita pintas boleh berlaku kepada kebakaran. Jadi kita perlu elakkanlah semua perkara-perkara tersebut. Okey, jadi sekadar itu sahaja kelas hari ini. Terima kasih semua.